Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih lagi beri kepada kita anugerah peluang sama-sama kita mari duduk di dalam majlis ilmu untuk kita mudarasah mengaji isi kandungan Al-Quranul Karim, supaya Al-Quran itu kita dapat ambil pengajaran, fahaman, hukuman daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita hidup di atas muka bumi ini dapat barakah di dalam hidup, dapatnya keberkatan di dalam rezeki dan dalam umur. Itulah cara yang mulia sekali sebagai anugerah pemberian yang besar sekali daripada Tuhan kita. InsyaAllah pada hari ini iaitu kita ada ketinggalan lagi daripada surah Nazi'at, iaitu ayat yang ke berapa kita berhenti hari itu? Iaitu ayat yang hak saya ni tak ada rakam, tengok dalam ni, iaitu ayat yang ke ayat yang ke-20 ni ada inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Hari ni insya-Allah kita nak masuk ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 daripada surah An-Nazi'at. Siapa ada Quran, Quran tengok tak apa, supaya kita boleh tadabbur sama-sama. Iaitu setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala doayak kepada kita ni, kata orang musyrikun ni tak mau nak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk royak kepada mereka, kata manusia ya Allah Subhanahu wa taala utuh mari kepada dunia ni, satu hari dia akan kembali kelik pada Allah, dan satu masa yang Tuhan tentu dan tetap kita tu akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dengar daripada Nabi itu akan itu huraya, itu pemberian, itu alasan, dia tak terima daripada Nabi. Sehingga dia tu halau Nabi keluar tubik daripada Makkahul Mukarramah, Nabi tak kuasa nak duduk di Mekah. Sampai gitu lalu, sehingga Nabi ni tupu ataupun jadi berasa kecil hati ataupun berasa di dalam, kata ganakah payah sangatnya umat aku ni nak terima ajaran daripada aku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang bijaksana khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal Nabi Musa dengan Firaun, supaya Nabi kita tu kembali semangat kelik semula. Kita telah nyata gidah pada minggu dahulu tu kisah Nabi Musa dengan Firaun. Hari ni nak tarik balik lah, nak tarik balik perangai hak mereka itu tu tak saya nak terima daripada Nabi ni, iaitu mati hidup kelik, hari bangkit tu lah. Jadi Tuhan royak kepada kita tu ayat tu, Tuhan kata kana a antum ashaddu khalqan amis sama' banaha
Adakah kamu antum di situ tu kena pada musyrikun? Kena pada orang kafir Quraisy. Antum, adakah kamu itu lebih payah kejadian? Antum asyaddu khalqan. Khalqan makna kejadian. Asyaddu makna kata payah, sangat. Tu makna pin kuam yung ya. Tu makna kata asyaddu khalqan. Amis sama ataupun langit. Makna gano di situ. Makna kata mung dengan langit ini nisbah dengan kejadian ni hak mana lebih payah? Hak mana lebih dahsyat? Hak mana lebih teruk? Kalau nak kira daripada kejadian Tuhan ni kalau ia hendak gapo ni pada ia kata kun fayakun berlaku. Tetapi nisbah bagi kita ni sebagai manusia ni Tuhan nak kita mikir kata Tuhan jadikan langit tu dengan jadikan kita ni hak mana lebih payah. Ni nak ayat kata Tuhan nak menggerakkan akal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam we mikir kata hak aku duk royak ni mu boleh terima ke tak dengan akalmu. Dalil kata ayat Quran ni ataupun wahyu Allah Subhanahu wa taala hak Tuhan turun mari di atas Nabi dan Nabi baca di atas sahabat baca atas tabi'in baca atas atba'it tabi'in dan para ulama kita nakal mari bawa mari kepada kita ni. Adakah wahyu Tuhan itu menyalahi akal manusia? Tidak sama sekali. Akal manusia tak menyalahi wahyu dan wahyu tu tak akan menyalahi akal manusia. Itu Tuhan nak ayat kita mikir sini. Hei Fak Quraisy, mung kejadian diri mung tu hak mengaku tu kata apabila aku tanya mung piye jadikan mung jawab kata Allah. Tuhan jadi diri mung tu dan Tuhan jadi langit. Hak mengaku juga kata langit tu Tuhan buat. Dua-dua tu mana payah seolah kata Nabi tu tanya mereka. Adakah Nabi tak tahu? Ada, bukan tanya nak tahu sini. Tanya untuk nak hujah. Cara mikir hak beku tadi tu nak gerak klik semula. Supaya kita lah anak yang deraka terhadap ibu bapa ni bukan mak pak tanya tak ke aku pera mengasuh moyak kecil sampai besar. Mak pak apabila dia keluarkan itu perkataan di lidah dia tu menunjuk kata mak pak tak tahu kata ia bela anak cucu dia. Tak, bukan makna gitu. Tapi tanya untuk nak mengingatkan anak yang deraka tadi tu nak masuk dalam otak kata hei mung tu kecil-kecil hari tu aku dah susah payah tu mung tu aku pera. Supaya sini Fuak Quraisy ni dia berimej kata dia tu Tuhan jadi langit pun Tuhan jadi. Akan tetapi dia tak mau nak berimej kata mati hidup balik. Hak tu. Nak benda hak besar ni bukan benda hak kecil-kecil benda ni. Banyak mana manusia yang tak boleh nak terima kata mati tu hidup kelik yang ada di atas muka bumi sampai sekarang. Lalu Tuhan suruh Nabi tanya, Nabi pun tanya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Lepas tu banaha, Allah Ta'ala yang membinakannya. Bina makna kan? Menjadikan langit itu berlapis. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang menjadikan langit ni berlapis. Berapa lapis? 7 lapis. Tu makna banaha. Tu makna kan? Makna banaha. Kemudian Allah Ta'ala ni mentafsirkan ayat ni ayat antum asyaddu khalqan amis sama' ni Tuhan tafsir sendiri. Makna Tuhan menjelaskan sendiri maksud hak Tuhan nak dalam ayat ni dalam ayat surah Ghafir ayat 57. Kita pergi rajak tengok lagi, buka tengoklah kita ni nak ngaji, nak pelaga ayat Quran dalam arti kata nak ambil ayat Quran mari syarah ayat Quran. Supaya nak kita tu nyata daripada Tuhan. Tapi ya awak lagu ni daripada kalangan ulama Ibnu Katsir, buat Alusi, buat Qurtubi, buat dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh para ulama awak lagu ni. Supaya apa? Supaya kita ngaji ni nak jelas sungguh kata Tuhan nak lagu mana. Ambil Tuhan sendiri mari menyata. Tu maknanya gitu.
Orang buat lagu tu pasti dia tu kena belajar dengan cara molek supaya tak silap hendak ki Tuhan, supaya tak silap maksud hak Tuhan nak. Tuhan kata kan, cuba kita tengok dalam ayat hak lain. Tuhan kata la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamun. Tuhan kata la khalqu, demi kejadian langit bumi ni akbaru, lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat min khalqin nas, daripada aku menjadikan manusia. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tu lalai, tak khabar, tak ingat, tak adanya ingat budi bahasa. Tu makna kata walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sedangkan manusia tu tahu, tetapi dengan sebab lalai, sebab ada tarik ke dunia, tarik ke orang di tepi, tarik ke suasana, membawa kepada manusia itu lalai. Lalai dengan lali ni yang lebih kurang. Lali ni pasal mengaji, pasal menyingguk-menyingguk gitu. Lalai ni makna dia gagah molek tapi dia tak ingat tujuan yang mari ke dunia ni buat apa. Tu makna lalai. Hak ni banyak. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata wala takum minal ghafilin, jangan mung jadi hai manusia termasuk daripada golongan orang yang lalai. Tuhan larang kita. Sebab tu semua tu Tuhan ada royak belaka. Itu satu ayat. Ayat yang kedua ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat antum asyaddu khalqan amis sama' banaha tu dalam surah Yasin ayat 81. Tuhan katakan أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي, tidakkah Allah yang menjadikan langit dan bumi, biqadirin, dia tu kuasa, ala an yakhluqa mithlahum, bahawa Allah Subhanahu wa taala nak bangkit manusia yang mati setelah daripada dia hidup jadi hidup semula. Tuhan jawab kata bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkuasa sama sekali dan dia tahu kata bilakah Tuhan nak bangkitkan manusia tu daripada mati. Ini nak royak kata Tuhan royak cerak nyata dalam Quran kita supaya nak kita ni tetap molek hai manusia. Kata kita mari dunia ni tujuan gapo kita duduk sini, dan kita nak pergi kana, dan kita nak menuju hadap lepas ke mana. Itu maknanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni royak lagi kepada kita. Royak lagu mana? Jadi orang ni, orang kafir Quraisy ni dia tak say nak beriman kata dia tu mati hidup kelik ni Tuhan bakit dia. Tuhan bakit di sini makna kata Tuhan nak ngepek terhadap dia. Tuhan katakan dalam surah Hajj, Tuhan kata ya ayyuhan nas. Cuba kita perhati molek. Kita orang beriman sama-sama ni pun kita perhati molek. Tuhan kata ya ayyuhan nas, hei manusia. Masuk belaka. Orang tak beriman dengan orang beriman, in kuntum fi raibin minal ba'th. Kalau mung tu rasa ragu-ragu, rasa tak cerak, rasa tak yakin, kata mung tu hidup kelik lepas daripada mati, mana dibangkit, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menjadikan kamu. Fa inna khalaqnakum, daripada mana Tuhan jadikan kita? Min turabin, Tuhan jadikan kita daripada tanah asal. Thumma min nutfatin, kemudian daripada setitik air mani. Thumma min alaqatin, kemudian daripada darah yang beku. Thumma min mudghatin, kemudian daripada stokok daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Apabila dok jadi daging beku gitu tu Allah Subhanahu wa taala hendak ada yang bergugur, ada yang tak bergugur. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan daging yang Allah Subhanahu wa taala timbulkan dalam perut orang perempuan tadi itu, dalam rahim itu, we duduk sampai masa yang Allah Subhanahu wa taala nak buat keluar. Thumma nukhrijukum tiflah. Gambarnya tu hewat tubik kita daripada perut ibu kita dalam keadaan kita ni budak. Thumma nukhrijukum tifla,
thumma litablughu ashuddakum. Kemudian Allah Taala dak belau wi makan wi minum gapo nama dengan sebab tu sapakah kita ni jadi gapo? Sapakah kita ni jadi orang dewasa, orang wairun, orang yang pemuda, orang yang gagah ke gapo? Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Di antara orang kita ni ada yang umur panjang sapakah nyanyuk tak reti gapo? Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'ah. Supaya dia itu tak tahu gapo nyanyuk dah, orang tua nyanyuk tak tahu lewat gapo dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Sahih Bukhari daripada Sa'd bin Abi Waqqas, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, ya Tuhan aku minta berlindung dengan Engkau daripada Tuhan ni kembalikan kita ni dari kepada gapo? Kepada nyanyuk. Orang apabila jadi nyanyuk orang tu jadi masalah kata dia budak semula. Itu makna ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Lepas tu Tuhan ayat sini tepat kita nak fokus we tahu. Wa taral arda hamidah. Mung tu tengok bumi yang mati, makna bumi yang kering. Wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Mung tengok wahai manusia, setelah daripada aku duk royak kata kejadian mung daripada mana. Kemudian mu tengok kepada tanah bumi yang mati, apabila aku ni bawa air hujan mari turun kepada bumi tu, mu tengok bumi tu jadi bergerak. Gerak apa? Gerak pecah tu benih-benih yang ada di atas muka bumi tadi itu tumbuh jadi wa ambatat min kulli zawjin bahij. Jadi subuh boleh kita tengok dengan mata jadi molek gitu. Tu makna kata kejadian kita. Lepas tu Tuhan ayat lagi dalam ayat Quran hak lain dalam suratul Hajj, dia kata zalika bi anna Allah huwal haq. Demikian itulah kejadian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, wa annahu yuhyil mauta, dan dia inilah yang menghidupkan dah mati. Tengok Tuhan nak Tuhan nak gapo apa kata nak tekan kita kata wa annahu yuhyil mauta, dia yang menghidupkan mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di atas semua. Wa anna as-sa'ah ni tujuan hak Tuhan ada royak mari semua tu tujuan wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan hari kiamat itu akan datang dengan tiada ada syak. Tak salah saya tu. Mari semata-mata. Sebab tu Tuhan royak dalam ayat lain dia kata ata amrullah fala tasta'jilun. Hei orang kafir yang tak beriman dengan hari kiamat, pasti datang hari kiamat mu tak usah gaduh. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha. Lepas tu wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bangkit orang yang mati duduk dalam kubur itu naik kelik semula kepada ini dunia. Tuhan tukar semula. Tu nak ayat kata kita. Tu manusia. Hak Tuhan ada ayat dalam Quran. Hak Tuhan ada ayat kata inna antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Ni jelah. Tuhan ada ayat mari semua tu nak uwi kita tahu kata kita ni kena hisab duk di dunia ni seumpama kita duk rumah sewa sebagaimana ayatlah. Satu hari kita kena bayar. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita baca tu email, dengar tu email kita baca mengarik sana ni. Kemudian kamu itu akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tu dia. Nikmat hak kita duk guna ni, udara Tuhan, air hak Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan, gapo nama semua tu. Kita akan kena ditanya. Ni kita berasa masuk dalam hati kata hak kita duk boleh duk tangan kita ni satu hari Tuhan akan tanya kita satu persatu. Buat apa? Sebab semua benda tadi tu Tuhan wi kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat hak boleh malaikat daripada Allah. Pakaian, pangkat, anak pinak, harta benda, isteri, rumah tangga, harta, berapa nama goyak gila. Semua itu nikmat Tuhan. Mai mana? Minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ni orang Islam ni hanya tak ada duk gaduh nak jadi karuk sangat duk tahu muka bumi ni. Ya molek, ya jaga molek sebab ini ya beriman hak ni.
Kemudian rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat yang seterusnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan, mengangkatkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan langit ini di atas udara. Ni bombing. Tengah ni ada udara. Allah Subhanahu wa taala angkat langit di atas bombing dan udara. Itu makna kata rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyamakan langit itu jadi sama molek supaya jadi rekuk bagi bombing ni. Allah Subhanahu wa taala ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายนี่ให้มันเท่าเทียมกันทั้งหมดโดยที่ไม่มีการขรุขระหรือแตกร้าวtak ada. Jadi pecah, pecah, jadi retak, jadi gitu tak ada. Sebab tu Tuhan kata farja'il basara hal tara min futur. Kamu hai manusia, ambil matamu tengok langit, kata mana gatik hak jadi pecah retak. Tak ada. Ni nak ayat kata Tuhan kita ni kuasa menjadikan makhluk-makhluk yang ada tepi kita ni kita boleh tengok. Dan semua hak Tuhan jadi ni bukan Tuhan jadi dengan sia-sia nah. Macam Allah Subhanahu wa taala สร้างสรรพสิ่งมาทั้งหลายนี่สร้างอย่างความว่างเปล่าโดยที่ไม่มีจุดประสงค์ untukเอา kita mikir ไม่ใช่ bukan lagu tu. Sebab tu Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya perselisihan matahari bombing ini, bulan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bombing itu la ayat, satu tanda kebesaran, kekuasaan bagi mereka yang mempunyai akal, punyai hati. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Hai Tuhan, mu tak ada jadikan benda ini sia-sia saja. Tak. Itu makna kata rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menggapa aghtasha. Aghtasha ni makna Tuhan sekukkan malam itu dengan kegelapan. Az-zulmah. Aghtasha ni mana zulmah. Zulmah ni mana gelap. Tuhan hari gelap tadi itu sampai waktu malam, Tuhan hari itu gelap tadi itu. Wa akhraja duhaha, dan sampai waktu pagi, waktu siang hari, Tuhan hari itu cerah tu. Cerah dan gelap ni satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ni nak ayat kita tahu kata semua tadi tu hak kita dah tengok tadi, kita awak tak mikir peri. Ni nikmat hak Tuhan wi nampak dengan mata kepala supaya nak kita boleh mikir kata Tuhan kita ni kuasa. Kalau Tuhan jadikan selama-lama tak ada siari, selak juga manusia. Kalau jadi siari saja, selak juga. Jadi siari untuk kerja, jadi malam untuk berehat. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala satu hari itu dia berguru Imam Ahmad dengan dia tu, anak Imam Ahmad tu anak murid dia. Imam Syafi'i ni tok guru dia. Tiap-tiap hari ni Imam Ahmad ni duk pujilah Imam Syafi'i dapat anak murid dia, dapat anak cucu dia tu. Kata Imam Syafi'i ni orang makan sikit, orang sembahyang malam banyak, orang khatam Quran lek malam tu satu khatam tu biasa Satu hari tu dengan takdir Tuhan Imam Ahmad duk Baghdad. Duk Baghdad mana kata duk di Iraq sekarang kan. Jadi Imam Syafi'i duk Mekah tu, mari nak ziarah Imam Ahmad duk di Baghdad. Lalu apabila Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mari di rumah Imam Ahmad, puak-puak anak cucu dia pun tak ada gapo, pakak perhatilah perangai hak Imam Asy-Syafi'i hak pak dia duk royak tu. Duk tengok makan ni dia, tengok gapo gitu gini. Lalu sebagaimana ada di dalam sejarah lah, dalam tabaqat panggil. Tabaqat hak sakut paut dengan kitab hak sirah Imam Syafi'i. Malam tu anak dia duk perhati tengok kepada Asy-Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni. 3 kali hak tak serupa dengan pak dia royak. Yang pertama, dia tengok Imam Syafi'i tak bangun sembahyang malam. Satu.
Yang kedua, ia tengok Imam Syafi'i ni makan banyak. Yang ketiga, ia tengok Imam Syafi'i ni semaya subuh dengan tak ambil air semaya. 3 perkara ia rasa pelik. Lalu ia pergi royak kepada ayah dia. Kata ayah duk royak tu, hak hamba tengok ni bukan lagu tu. Kita nak ambil kata Imam Syafi'i dia buat gapo lik malih. Malih ni dia guna lagu mana? Orang salafus salih, orang tokoh-tokoh ulama ni guna malih lagu mana? Lalu pak dia kata, aku pun tak tahu kata nak kata rano. Lalu dia pun tanyalah, pergi jumpa di bilik Imam Syafi'i tu, kata, "Ya Imam, anak aku ni mai duk mengacung lah kecek mudah-mudah pasal pakte kita ni. Aku kata mung ni makan pun banyak. Tak semaya malam. Sedangkan masa aku duk dengan mung tu semaya malam, mung tu tak tinggal. Lepas tu mung semaya subuh tak ambil air semaya. Sedangkan anakku tengok temu tu duk tidur." Al-Imam Asy-Syafi'i ni dia dapat terbiah daripada Imam Malik. Imam Malik ni imam Darul Hijrah. Imam Malik ni tok guru dia. Masa dia tu umur 7 tahun tu, Imam Syafi'i kita ni orang pakai miskin. Nak nulis pun tak ada kertas nak tulis. Ambil kok tin siapa hazakumullah, tulis mari. Lepas tu dia dengar kata di Madinah ni ada tok guru besar nak duduk mengajar. Wasa nak pergi ngaji. Mak dia ni ibu, tengok ibu orang dulu-dulu ni hak tarbiyah anak, betul anak ni jadi orang mulia ni. Cuba kita perhati tengok kata lagu mana ya. Mak dia kata, aku dengar kata Imam Malik ni kalau nak pergi ngaji dengan dia ni kena ada 2 perkara wahai anak. Yang pertama kena ada Quran le dada. Tak apa dah, alhamdulillah 7 tahun tu Quran dah le dada dah. 30 juzuk ambil di awal Fatihah hingga An-Nas. Tapi lagi Muwatta' ya mungkin hafal dah. Lalu Imam Syafi'i kata tak ada apa. Mama cari Muwatta' mari, hamba nak cari tak ada duit. Mak dia pergi cari, pergi pinjam je hak demo zaman tu. Para orang tua dulu kita pinjam kitab-kitab zaman lah ni seni. Tapi malah lah pula. Pinjam mari, tak ada apa. Tak di atas apa nama gahar dia tu Imam Syafi'i mengapa kata dalam sejarah tu 7 hari Muwatta'. Sebuah satu tu 7 hari Muwatta'. Kita hadir. Lalu dia pun tak ada gapo, gilah jumpa Imam Malik nak gilah. Nak musafir pergi ke Madinah. Berapa hari nak boleh sampai kata zaman tu 2 bulan lah. Ambil Mekah nak sampai ke Madinah tu. Pergi siapa pun dia duduk di bucu kalau mau kita kan duduk tangga lah kecil mudah-mudah ke. Duduk tangga Imam Malik duduk tengok nak hembak pun nampak sia dia bakar kurih. Imam Syafi'i kita dia bakar kurih. Bakar yang pesing kata tua tu jangok lah. Tengok tu budak dah tua. Imam Malik duk perhati tengok tangga dia tu, kata budak ni nak main ngaji buat apa ni, hak lain tua-tua belakang nak masuk buat apa majlis hak ni. Lalu lepas daripada yang ngajar sudah, ya hak habis-habis tu hak besar-besar tu kat klik belakang. Dia kata budak ni kokah, mari aku nak tanya ki, main mana kok mana. Lalu Imam Malik kata mari nama apa? Dia kata aku ni nama Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Bakar Quraisy dia kata. Oh gitu, tak apa. Aku ni tak leh nah kalau ngaji tak ada buk, ngaji tak menulis. Dan syarat nak masuk sekolah aku, jamiah aku, universiti aku ni kena ingat nama Muwatta', mu ingat apa hati aku dak royak. Budak umur 7 tahun lebih ni pakai selalu. Hak aku hak Imam royak ambil di awal hingga akhir mu ingat belaka. Imam Malik kata ya ke? Lalu Imam Syafi'i kata tak apa, ingat dengan kuasa Allah Taala ya baca. Sebagaimana Imam Malik baca di awal hingga akhir. Ilmu laduni itu dah saya. Dah ilmu yang dia hafal kasbi daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Lalu Imam Malik kata esok mari duduk depan dah, hak lain tu nampak sinar mata habis. Tapi istimewanya kita nak ringkas Imam Malik ia tarbiyah anak cucu dia ataupun anak murid dia lepas isya tidur. Sebab nak pukul 12.30 pukul 1 tu bangun tahajud dah. Tu madrasah Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i tu duduklah tu lah masa dia duduk mengajar Imam Ahmad tu. Tiba-tiba dia pergi Baghdad, dia tak sembahyang malam. Duduk banyak malam juga mau Imam Ahmad. Lalu Imam Syafi'i kata, aku tak sembahyang semalam tu kerana aku dengar satu hadis yang sahih daripada Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Anas tu sebagai khadim Nabi 10 tahun dalam umur Nabi. Lalu dia ni ada adik dia. Adik dia ni duk main burung. Adik dia kecil lagi daripada Anas duk main burung. Burung tu nya mapuh hari tu azakumullah, nya mati.
Lalu Nabi pun ngok-ngok masuk, mari kata, mari tegur budak tu, "Hei, adik," dipanggil adik, "kelola dengan budak. Mana burung hak adik dok pera pergi kanah habis dah?" Dia kata, budak ni pun jawab ke Nabi kita, kata, "Burung tu mapuh dah ya Rasulullah." Lalu Nabi kata, tak apa tu hegati baru pula tengok Rasulullah kita. Lalu Imam Syafi'i dengar satu hadis tu dia dok mikir malam tu bukan dok tidur tangan dok sini. Dok mikir tutup mata, boleh 70 masalah fiqh daripada satu hadis. Hak tu maksud kata talabatul ilm afdalu min salatin nafilah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau kita jumpa kata Imam Syafi'i kata lagu tu, semaya menuntut ilmu lebih baik daripada kita semaya sunat. Salah satu sunat itu tahajud. Imam Ahmad kata, "Oh, gini untuk guru." Tu dia satu. Lepas tu gano semaya, gano tak ambil semaya. Nak ambil buat apa kata hamba, tak ada tidur, air tak ada jatuh. Hal semaya. Nak oyak kata mereka ni guna malam pada waktu malam waktu week dia ni untuk mikir hal-hal lagu tu. Sebab tu tubik jadi syamsud duha, tubik cahaya kepada ini Allah. Sampai ke ilmu mereka ni kita boleh ambil pakar. Berapa tahun dah kita dengan mereka? Mereka Imam Syafi'i beranak 150, meninggal 204, kita sekarang 1442. Berapa tahun? 1000 tahun lebih. Tapi dengan sebab keberkatan usaha mereka, boleh kita ambil pakar. Pak kita nak guna lagu mana malam kita ni hak tu hawi ni. Hak kata wa aghtasha lailaha. Kita nak guna lagu mana? Wa akhraja duhaha kalau kita nak ambil kisah Imam Syafi'i ni yang mengajar waktu siari, waktu malam tak mengajar. Waktu pagi ni lepas subuh hingga pukul 12 yang mengajar beberapa ilmu. Bukan ilmu 14 ilmu yang mengajar waktu tu. Pas zuhur dia berehat. Kerja hak lain pula. Tu cara guna, cara atur. Gapo repan kata wela. วิธีการบริหารเวลาของบรรดาเหล่าปราชญ์ในอิสลามของเรา Pak kita ambil mereka lah, mari tengok cara kita nak berihan wela. Hari ni apa nama ni doa ni Pak J 5 J tak khabar cah tu hak live, hak ni Facebook. Lepas ada tu tengok YouTube pula, gapo nama tak tahulah. Lepas tu akhir sekali juh amma yatasaalun pun tak ingat budak-budak sekarang. Juh 30 pun tak ingat. Dia kata apa orang lain tu kiralah. Nah, lepas daripada tu mari kita tengok sikit. Tuhan kata wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bombing kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala jadikan langit molek betul siap dah langit. Allah taala jadikan bombing itu gapo? Dahaha makna Tuhan hapa jadi boleh kita tu jalan. Hapa supaya kita patika jadi betul gitu, tak ada jadi selerak tabur tu dak. Maka katanya para alim ulama ahli tafsir di sini ayat ni menunjuk kata Allah Taala jadikan bombing ni dulu, setelah daripada Tuhan jadikan bombing, Tuhan tak ada betul lagi bombing. Duk jadi kruk-krak lah kalau bahasa kita kak. Jadi naik situ tinggi sini, bawah situ gitu gini, tak ada jadi sama supaya kita tengok dak. Tuhan giwat langit dulu, hatta langit jadi molek. Lepas daripada tu Tuhan perintah kepada bumi ni jadi betul klik semula. Tu makna kata wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah daripada Tuhan betulkan bumi ni, Tuhan buat apa pula? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ni sini Tuhan nak ayat kita pula satu ayat. Akhraja, Tuhan mengeluarkan daripadanya minha ay minal ard, daripada bumi tu. Gapo? Ma'aha. Tuhan keluarkan daripada bumi tu air. Air yang kita duk mandi, air yang kita duk basuh, yang kita duk minum, yang kita duk minum kepada binatang, kepada gapo? Tu makna kata akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mar'aha ni makna kan? Yakni benda hak kita duk pak peluk, benda hak kita duk tani, benda hak kita duk bubuh benih di atas muka bumi ni, ia tumbuh. Kita boleh tengok ni. Kita boleh tengok dengan mata kepala, kata Allah Subhanahu taala, wa'ri ai kama dia Tuhan tumbuhkan. Tuhan royak nah ayat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan royak kata ni, Tuhan royak kepada kita kata akhraja minha ma'aha wa mar'aha ni
Tuhan royak di dalam Quran, Tuhan nak royak, Tuhan nak tafsir we dengar kata Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tuhan kata oleh ya Rasulullah kepada orang-orang yang tak beriman, orang-orang musyrikun, royak kepada mereka, jikalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan air yang ada di bumi itu kering, siapakah boleh nak bawa air itu datang? Tu makna kata qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ma'in ma'in makna mata air. Kalau kita kata oh sini ni gali telaga molek ni sebab mata air yang molek sini. Hajalah tu. Tuhan tu hari kita tu mata air wahai manusia. Bukan makna ya jadi supaya orang sia orang kafir dok yang kata kedua tamashat man mai syai. Tamashatก็คือสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เป็นอากาปอะไรไปกาตนามธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรม benda nama tham benda apa yang tabi'i benda tabi'at bagaimana dia nak gerak boleh kalau tidak ada yang mengatur? Tidak sama sekali. Cari Tuhan tak jumpa. La haula wala quwata illa billah. Mereka tak dakwa kata berhala-berhala mereka menjadikan air, tak ada. Tapi nisbah kepada benda wahmi, bahasa Arab kata benda hak tak sungguh, tamashat kita memang เกิดขึ้น มันไม่ใช่ tamashat lagu mana tamashat? Coba kita balik kamu hak sia tengok cambua tamashat ke arah. Coba kita balik tengok. Manไม่มีตัวตน bagaimana no ayat kata ayat boleh waktu baik air waktu baik kata kan? Tak, bukan lagu tu. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Tuhan royak lagi dalam ayat suratul Mu'minun. Ayat 18 Tuhan katakan wa anzalna minas sama'i ma'ah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada langit tu air biqadarin, dengan qadar, fa askannahu fil ard. Dan aku bawa air aku waktu turun ni duk di bumi. Ha tengok. Tuhan tu waktu turun air daripada langit duk bumi ni. Ha lagu mana? Fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabihi laqadirun. Aku kuasa tu nak halih bui air tu kering, wi tak ada semula aku kuasa. Ni nak ayat kata Tuhan nak ugut manusia. Tapi kita tengok sungguh. Cuba kita tengok tempat-tempat orang hatta beriman, man hang leng จนเกินไปไม่มีน้ำดื่ม ดื่มน้ำนี่ดื่มไม่ได้ไม่มีน้ำที่จะดื่ม Kalaulah kita tengok negara Mesir, kita nak ayat negara Mesir, satu kisah sebagaimana Imam Ibn Kathir sebut di dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Satu masa Saidina Umar duk pegang pemerintah tu sungai kering. Sebab apa sungai ni kering? Sebab katanya ahli sejarah, dia kata sungai ni pasti rautang buang suang. Makna kata kita kena wari orang perempuan yang darah dan kita sembelih bunuh dia barulah air tu mari. Masa tu masa duk di Mesir tu nak Saidina Umar duk di Madinah. Masa tu duk di Mesir Amr bin As. Amr bin As nak itu Saidina Umar ni latih dia mari duk cara di Mesir. Lalu hak ni pun tak ada gapo nak buat gano tak tahu nak buang suang nak bunuh orang dalam Islam tak leh. Tulis surat kepada Saidina Umar kata ni sungai ni tak mari. Lepas tu orang Mesir duk royak kata sungai ni tak akan mari air mata air, malaikat kena buat lagu ni hatta pergi pada Madinah. Lalu apabila sampai surat kepada Saidina Umar radhiyallahu an, Umar pun tengok, Umar pun tulis. Wahai sungai ni khitab, mana kata dia tuju pada sungai ni betul-betul. Wahai sungai ni, kalau mau nak mari dengan kuasa Tuhan. Kalau mau tak saya mari, ikut mung lah. Tulis dalam kertas. Lalu waktu apa warilah kertas tu daripada hak Saidina Umar tulis. Pakai lipat-lipat Amr bin Al lipat bunga turun di dalam sungai, mari dengan molek-molek. Ni nak ayat kata semua tadi itu kalau kita gantung kepada Allah Subhanahu wa taala jadi belaka. Tapi ada bimbang kita tak tahu kata kuasa Tuhan tu lagu mana. Sebab apa? Sebab kita tak yakin. Dok berasa nak gantung kepada makhluk yang lemah. Walaupun siapa pun. Kira boleh tapi tepat nak gantung, nak tawakal. Sebab tu Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah mu tu gantung di mana? Di Tuhan yang tidak mati. Tu dia. Kira tu boleh dengan manusia tapi tawakal ke Tuhan. Sikit dah nak habis dah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Mar'aha ni makna tanam mi kita. Singที่เราเพาะปลูกtanamมันมี Allah Subhanahu wa taala ให้น้ำมีเนี่ยสิ่งที่เพาะปลูกมันก็ขึ้นว่าapa
wal jibala arsaha. Lepas daripada Tuhan jadikan bumi, patu wari air. Tengok ni Tuhan ada ayat kita ni, wari air, patu izin wi benih-benih tu jadi tumbuh molek tamu ka bumi ni. Wal jibala arsaha. Bukit hak kita dah tengok semua tu pia yang menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan ayat dalam Quran, tak ada dalam kitab lain. Wal jibala arsaha makna Allah Ta'ala menjadikan bukit tu sebagai paku bagi bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala ได้สร้างภูเขานี้เพื่อเป็นตาปูแห่งพื้นดินเนี่ยเพื่อจะไม่ให้มันหวั่นไหว Ya. Mata'al lakum hawa po tu wak po semua tu. Akak langit, wari male, wari siye, bumi tu betul wi molek, waktu be ai wi naik tanam me, wari bukit, wak po. Hei manusia, wak po. Mata'al lakum wa li an'amikum. Ini benda yang jadi mata'. Apa mata'? Benda yang mu tu boleh ambil faedah bersedak-sedak dengan nikmat aku beri. Tu dia. Kita apabila dah got masuk dalam rumah ada air, Allahu Akbar. Kita apabila panah berasa tak bersih diri, apabila jumpa dengan air, ya Allah. Lapar tu hewi kita boleh makan, ada makan ni gitu gini, ya Allah. Tu mana? Mata'al lakum. Mata' ni mana benda hak kita boleh ambil faedah dan kita bersedak-sedak dengannya. Nikmat Tuhan. Untuk manusia saja kau tewak dak wali an'amikum, bagi binatang ternak kita. Ya Allah, tengok Tuhan wi dua-dua, wi kepada manusia, wi kepada binatang. Apa bagaimana demo nak tuduh Islam kata sasana Islam ke sasana ti hiam hod kap sat deracan. Siapa kan negeri-negeri putih ni tak jual lembu-lembu dia kepada negeri orang Islam. Karena orang Islam dia kata toraman sat. Tak. Tidak ada dalam ajaran agama kita yang nak oyak kata kita nak toraman manusia, toraman sat, menyakiti apa nama binatang, tak ada. Hingga datang daripada hadis Nabi SAW, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hisab belakang sekali orang yang menyakiti terhadap binatang. Kucing yang tak ada salah kita wak dia, ayam tak ada salah kita wak dia, hak salah tak apalah, hak tak salah tu kita wak dia, kena. Tu ajaran Islam. Idza zabahtum fa ahsinu zibhah wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Apabila mu nak bunuh binatang, bunuh molek. Apabila mu nak sembelih binatang, sembelih molek. Ni ajaran Islam. Bagaimana dok lahu-lahu hari ni orang Islam tak molek, Islam ni gitu, Islam ni gini. La haula wala quwata illa billah. Itu makna kata mata'al lakum wa li an'amikum. Nah, makna kata benda hak makan ni, benda hak bersedak-sedak nikmat Allah bagi kepada kita dan kepada binatang ternak. Okey. Lepas daripada tu kita akan tadabbur pada perjumpaan kita sekali lagi, fa iza ja'atit tammatul kubra. Hari ni hari yang aku dah oyak semua, hari ku nak oyak atas hari berlaku kiamat ni gapo nak berlaku pada hari kiamat. Gapo rati apabila aku bakitkan hari kiamat, manusia nak duduk dalam keadaan lagu mana? Ha ni fa iza ja'atit tammatul kubra, insya-Allah pada minggu hadapan lah pula, in qaddarallahu lana al-baqa wal liqa. Maka pada perjumpaan kita sekali ni insya-Allah sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.